Sebab tu Nabi kahwin bukan semata-mata atas nafsu seperti mana yang didakwa oleh orientalis. Orientalis dakwa Nabi kahwin ramai ni sebab tuntutan nafsu. Tak, semua perkahwinan Nabi kalau kita nak rungkaikan satu persatu bertujuan dakwah. Nabi kahwin ni tujuan dia apa? Tujuan supaya Bani Mustaliq mereka akan lebih dekat dengan Islam. Dan ternyata terhasil apabila perkahwinan Nabi ini menyebabkan Bani Mustaliq hampir keseluruhannya memeluk Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billah al-aliyyul azim. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan limpah kurnia Allah ta'ala izinkan kita untuk kita bertemu pada pagi yang penuh dengan keberkatan ini. Dan mudah-mudahan kita mohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kita dilimpahi dengan kebaikan yang berterusan, seperti mana dalam doa yang dibacakan oleh imam tadi. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm, fathahu wa nurahu wa barakatahu wa hudah. Ya Allah, kami mohon daripada Engkau akan kebaikan hari ini. Bukalah fathahu, bukalah hari ini, mana bukakan segala pintu kebaikan pada kami. Wa nurahu, berilah pada kami cahaya hari ini. Wa nurahu wa barakatahu, berkatikan kehidupan kami hari ini. Wa hudah, dan sediakan petunjuk kepada kami. Mudah-mudahan itu juga doa yang kita sama-sama aminkan sebagai permulaan kita menjejaki pada hari yang penuh dengan kerahmatan ini. Hadirin mukminin yang dikasihi sekalian, dalam sebuah hadis riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata Anas bin Malik, baginda sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa dengan doa ini pada waktu pagi dan petang. Doa itu berbunyi, Allahumma inni as'aluka min faj'atil khair wa a'udzu bika min faj'atil syarr. Kata Anas, Nabi seringkali maknanya jarang-jarang tinggal. Adalah Nabi tinggal sesekali bagi menunjukkan kata benda ni bukan wajib, benda ni dituntut saja. Doa yang Nabi baca sebelah pagi, sebelah petang, kata Anas, antaranya Nabi sebut, Allahumma, ya Allah, ya Tuhanku, inni as'aluka min faj'atil khair. Aku minta, aku mohon kepadamu dari kebaikan yang datang secara mendadak. Minta kebaikan ni berterusan. Minta kebaikan ni tak kira masa. Yang nama baik kami nak. Allahumma inni as'aluka min faj'atil khair. Ya Allah, kurniakan pada kami kebaikan yang mendadak. Kebaikan yang kadang-kadang kita pun tak sangka, tapi benda tu baik, maka kita minta, ya Allah, berikan pada kami. Wa a'udzu bika min faj'atis syarr, dan aku berlindung daripadamu akan keburukan yang datang secara mendadak. Tapi kalau benda tu buruk, benda tu tak elok,
Dia mai secara terkejut, kita minta lindung. Ya Allah, mintalah lindungi daripada benda-benda ni. Benda yang datang secara mengejut, dan benda tu pula tak elok untuk kehidupan kita dan juga untuk agama kita. Jadi mukminin sekalian, doa itu dibaca oleh Nabi kebiasaannya pada waktu pagi dan waktu petang, dan hadis tadi direkodkan oleh Ibn Sunni rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah kata, apabila Abu Salamah meninggal dunia, Abu Salamah suami dia lah, meninggal dunia, aku segera datang kepada Rasulullah dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Salamah telah meninggal dunia. Lalu baginda mengajarku doa dengan katanya, ucapkanlah, Allahumma ghafirli walahu wa aqibni minhu uqba hasanah. Jadi Nabi ajak doa ni bila kita dapat berita kematian, kita ungkapkan kepada ahli keluarga yang diuji dengan kematian ni, doa ni, iaitulah Allahumma ghafirli walahu, ya Allah, ya Tuhanku, ampun aku dan dia. Nabi bila dapat berita kematian, Nabi kata macam tu, Allahumma ghafirli walahu, ya Allah, ampunkan aku dan ampunkan dia. Dia tu siapa? Si matilah. Wa aqibni minhu uqba hasanah, dan gantilah dia buat aku dengan gantian yang baik. Ganti dengan gantian yang baik. Jadi bila Ummu Salamah mai mengadu kat Nabi, Nabi kata macam tu lah, baca doa ni lah. Termasuklah keluarga ke siapa ke yang menerima berita kematian, baca doa ni. Selain daripada ungkapan yang masyhur, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu ungkapan yang masyhur dah. Doa ni juga kita baca, Allahumma ghafirli walahu, ya Allah, ampunkan aku dan ampunkan dia, wa aqibni minhu uqba hasanah, dan gantikan dia buat diriku dengan gantian yang baik. Ini sebagai mukaddimah dua hadis, dua doa yang kita bawa untuk perhatian bersama. Hadirin mukminin yang dikasihi sekalian, insya-Allah pada pagi ini dalam kesempatan yang ringkas, saya nak mengajak untuk kita berkenalan secara ringkas dengan dua orang di kalangan orang yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita sebut dekat dengan Nabi ini, yang umumnya sahabat-sahabat, tapi yang lebih khusus yang kita nak sebut dua orang pada pagi ini ialah isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka isteri dan sekaligus mereka juga sahabat Nabi lah. Kita nak sebut dua orang. Isteri Nabi ni ramai. Isteri Nabi ni ramai. Sebahagian mungkin tuan-tuan duk dengar orang sebut 9 orang. Ada pula kata 11 orang. Ada kata 12 orang. Yang disepakati oleh para ulama ahli sejarah, isteri Nabi seramai 11 orang. Itu yang disepakati. Adapun persoalan apa hikmah Nabi diizinkan menikah ramai ini persoalan topik lain yang bukan kita nak bincangkan pada pagi ini. Ada hikmah tersendiri yang tajuknya mungkin perlu diperbahaskan asing. Cuma kita nak berkenalan saja pada pagi ini secara ringkas. Isteri Nabi yang disepakati 11 orang. Dua daripada 11 ini meninggal sebelum dari Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal. Dua orang yang Nabi kahwini, mereka ni meninggal ketika Nabi masih hidup. Iaitulah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, dan seorang lagi isteri Nabi bernama Zainab binti Khuzaimah. Zainab binti Khuzaimah ni Nabi menikah cuma sempat 3 bulan lebih kurang hidup dengan Nabi, kemudian dia wafat di Madinah Al-Munawwarah. Adapun 9 lagi isteri-isteri Nabi yang berbaki, itu semua meninggal selepas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal. Ada yang meninggal beberapa tahun selepas Nabi wafat, dan ada yang meninggal sampai tahun ke-50 Hijrah dan seterusnya. Ini isteri-isteri Nabi. Ada seorang lagi yang statusnya dipertikaikan oleh ahli sejarah. Adakah dia isteri ataupun dia bukan isteri, dia hamba sahaya. Iaitulah yang bernama Raihanah. Pendapat yang paling kuat menyatakan dia adalah hamba sahaya. Maka sebab tu dia tak dimasukkan dalam kelompok ummahatul mukminin, isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari 11 orang,
Saya cuma pilih 2 orang pagi ini secara ringkas untuk kita sebut nama mereka. Yang pertama, isteri Nabi yang kita pilih untuk kita berkenalan dengan ringkas, nama dia Juwairiyah. Juwairiyah binti Al-Harith Al-Mustaliqi. Juwairiyah binti Al-Harith bin Abi Dirar bin Habib bin A'id bin Malik Al-Khuzaiyah Al-Mustaliqiyah. Itu nama penuh dia. Ataupun kita tak ingat panjang-panjang, nama dia Juwairiyah. Juwairiyah. Waktu dia nama asalnya, dia ni asal bukan Islam. Yalah, sahabat-sahabat waktu tu asalnya semua bukan Islam lah, kemudian dapat hidayah masuk Islam. Nama asal dia adalah Barrah. Nama asal dia Barrah. Nabi tukar kepada Juwairiyah. Sebab Nabi ni, Nabi bersikap satu sikap yang dipanggil positif, berfikiran positif, bertafaul dengan nama-nama. Dan Nabi dalam bab nama, kadang-kadang Nabi tak suka nama-nama yang melampau. Nama tu maksud dia kita katakan bagus, tapi dia melampau. Barrah ni maksud dia kebaikan. Bagus kita kata bagus nama baik. Tapi Nabi tukar. Bukan seorang, banyak orang yang nama Barrah Nabi tukar. Kerana Nabi tak mau nanti kalaulah berlaku sesekali orang pitanya, mai dari mana ni? Orang tanya Nabi lah contoh, keluar dari mana ni? Keluar dari kebaikan, keluar dari rumah kebaikan. Itu je. Jadi Nabi bersikap macam tu. Jadi benda-benda yang nama macam makna dia macam agak lajak, Nabi tukar. Bukan kata tak elok, Nabi tukar. Barrah ni Nabi tukar menjadi Juwairiyah. Ada lagi nama yang 2-3 orang sahabiah, orang perempuan yang nama Barrah, Nabi tukar kepada nama ni. Jadi Barrah ni Nabi tukar kepada Juwairiyah. Dalam satu hadis direkodkan, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Kanat Juwairiyah ismuha Barrah, fahawwala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ismaha Juwairiyah, wa kana yakrahu an yuqal kharaja min 'inda Barrah." Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kata Ibnu Abbas, sesungguhnya Juwairiyah nama asalnya ialah Barrah. Barrah dengan ada syaddah tu, Barrah. Rasulullah menukarnya kepada Juwairiyah. Sesungguhnya baginda tidak suka apabila dikatakan baginda keluar dari kebaikan. Benda tu Nabi anggap sebagai satu ungkapan doa. Jadi Nabi tukar daripada nama Barrah kepada Juwairiyah. Asal perkahwinan Barrah ataupun Juwairiyah dengan Nabi ni bermula dengan kisah peperangan Bani Mustaliq. Kisah perang Bani Mustaliq ataupun perang ni juga dikenali dengan peperangan Muraisiyah. Perang ni satu peristiwa tapi dia ada beberapa nama. Peristiwa yang sama, tapi ada orang sebut sebagai perang Bani Mustaliq kerana kabilah yang perang dengan Nabi ini namanya Bani Mustaliq. Dan dipanggil juga perang ni sebagai perang Muraisiyah kerana dia berlaku dekat satu tempat mata air yang namanya Muraisiyah. Itu namanya lah, tapi benda yang sama. Dalam perang ini Juwairiyah waktu tu nama dia Barrah ni, dia orang Bani Mustaliq yang memerangi Nabi, yang memusuhi Nabi ni. Jadi dia pun terlibatlah dalam peperangan ni. Dalam perang ini dia menjadi salah seorang yang ditawan. Perang ini berlaku pada tahun, sebahagian sejarah kata tahun ke-5, dalam sebahagian riwayat kata tahun ke-6 Hijrah. Antara tahun ke-5 dengan tahun ke-6 Hijrah. Dia ditawan. Dia menjadi tawanan perang. Bila tawanan ni statusnya automatik jadi hamba. Ya, dia punya hukum macam tu dah. Dia punya hukum antara bangsa peperangan waktu tu. Bila tawanan perang, automatik tawanan ni akan jadi hamba, sehinggalah dia dibebaskan dan sebagainya. Jadi dalam perang Bani Mustaliq, Juwairiyah dia ditawan, dan suami dia yang juga daripada Bani Mustaliq yang bernama Musafi' ibn Safwan, tak beriman lah orang Bani Mustaliq ni, terbunuh dalam perang ni. Maknanya suaminya terbunuh dalam keadaan tak beriman pada Nabi sallallahu alaihi wasallam,
sedangkan dia menjadi tawanan. Bila dia jadi tawanan, tawanan ni hamba. Hamba ni macam barang, dibedak-bedak lah. Dia dikira sebagai tawanan, sebagai harta ghanimah, harta rampasan perang, maka dibedak. Hamba didapatkan siapa, dapatkan siapa. Dan Juwairiyah dia menjadi milik Sabit ibn Qais pada waktu itu. Dibedak-bedak, dia bahagi, dia dapat kepada seorang sahabat Nabi yang merupakan salah seorang tentera yang ikut perang, nama dia Sabit ibn Qais. Sabit ibn Qais ini, kalau kita cerita tentang dia pula, dia ni adalah khatib al-Ansar, pemidato hebat, pemidato Nabi lah kita kata, pemidato rasmi, ataupun dia panggil apa, kalau US dia ada jurucakap kerajaan, macam itulah dia. Sabit ini jawatan dia jurucakap Nabi, sebab dia pandai cakap, suara dia kuat, dia lantang. Jadi Juwairiyah dapatkan dia, jadi hamba dia. Bila Juwairiyah jadi hamba dia, Sabit dia buat satu perjanjian dengan Juwairiyah ni. Dalam istilah fiqh dia panggil mukatab. Hamba kategori mukatab. Apa dia hamba kategori mukatab? Iaitulah seorang tuan. Lah ni tak ada dah, perhambaan ni tak ada dah. Dah dihapuskan lama dah. Semua dalam bab fiqh dia ada cerita. Hamba mukatab ni, tuan dia buat perjanjian dengan hamba dia. Perjanjian dia apa? Kalau hang boleh bayar dekat aku sejumlah duit berapa, dengan nilai-nilai tertentu, hang bayar kat aku, hang carilah kat mana pun, tapi kalau sampai satu masa hang boleh bayar, letaklah nilai berapa-berapa, hang akan dibebaskan. Itu dipanggil sebagai hamba mukatab. Mukatab. Tu hamba mukatab. Jadi Sabit ni bila Juwairiyah dapat dekat dia jadi hamba dia, dia buat perjanjian. Tak apalah, lah ni hang jadi hamba, hang kerja dengan aku apa semua. Tapi sampai satu masa kalau hang boleh bayar jumlah tertentu, hang aku merdekakan. Jadi orang biasa, bebas. Jadi Juwairiyah pergi jumpa Nabi, sebab dia mungkin tak selesa lah. Dia ni pula mai dari satu kabilah luar, orang Madinah, yang asalnya memusuhi Nabi. Tapi bila dia ditawan, dia mau jadi hamba, dia piduk, dia tak selesa. Walaupun dia terpaksa lah, tapi dia tak selesa. Dia pergi jumpa Nabi, dia mengadu kepada Nabi, dia kata minta tolonglah supaya dia boleh dapat duit tu untuk dia bayar kepada Sabit ibn Qais, dan akhirnya dia jadi orang merdeka. Maka Nabi SAW melihat beberapa sudut, dan Nabi tawarkan kepada Juwairiyah untuk dimerdekakan, dan ditawarkan pula, Nabi tawarkan untuk Nabi menikah dengan Juwairiyah. Makna bukan saja merdeka, hang bukan takat merdeka daripada Sabit, nikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan nilai pembebasan itu adalah mahar perkahwinan Nabi dengan Juwairiyah. Jadi Juwairiyah bila ditawarkan macam tu, nak nikah dengan orang yang paling baik, waktu tu dia dah masuk Islam, dia dah beriman, dia melihat kebenaran, akhirnya dia terima. Maka berlakulah perkahwinan Nabi dengan Juwairiyah binti Al-Harith radhiyallahu anha, dengan bermaharkan pembebasan dia daripada seorang hamba. Nilai pembebasan itu adalah mahar. Mahar perkahwinan Nabi, mas kahwin lah, kita sebut mas kahwin. Mahar tu adalah pembebasan. Sebab mahar ni dia sesuatu yang bermanfaat. Mahar kahwin ni bukan kata kena duit saja, apa-apa yang bermanfaat. Hatta sahabat Nabi pernah dinikahkan dengan manfaat dia apa? Ajarkan Quran kepada isteri dia. Ajak hang reti Quran. Ada seorang sahabat, dia mai jumpa Nabi, dalam hadis diriwayatkan, dia nak menikah. Lalu Nabi tanya kepada dia, nak ada apa? Dia kata tak ada apa, aku ada aku lah. Sahabat ni seorang yang miskin, apa kedana, aku ada aku tak ada apa. Nabi suruh dia balik dicari, pukul ada apa yang boleh dijadikan mahar perkahwinan. Cari punya cari, tak ada. Akhirnya Nabi tanya dia, takkan tak ada kot, walaupun sebentuk cincin besi. Pilah buat tak mana-mana besi, bukan kata tembaga, buat besi. Ada. Dia kata besi pun tak ada. Dia cuma ada dia saja. Kalau dia menikah habis tak ada, dia ada dia. Akhirnya Nabi kata, apa kelebihan kamu? Kamu reti Quran? Dia kata reti sekian surah.
maka Nabi kawinkan dia ni dengan seorang sahabiah perempuan, bermaharkan, ajarkan Quran pada isteri yang ajak dia Quran. Itu manfaat, dan itulah dijadikan mahar perkahwinan. Jadi bila Nabi SAW kahwin dengan Juwairiyah binti Al-Harith radhiyallahu anha, bermaharkan, Nabi bebaskan dia jadi orang merdeka, hilang status hamba tadi, jadi orang merdeka, jadi orang biasa. Nabi kahwin dengan Juwairiyah. Ada beberapa kelebihan Juwairiyah. Antara sebab Nabi kahwin dengan Juwairiyah adalah untuk sebagai salah satu dari sarana dakwah, supaya bila Nabi boleh kahwin dengan Juwairiyah, kelompok Bani Mustaliq yang asalnya memusuhi Nabi itu, mereka sikit demi sikit akan tertarik dengan Islam. Itu strategi Nabi. Sebab itu Nabi kahwin bukan semata-mata atas nafsu seperti mana yang didakwa oleh orientalis. Orientalis dakwa Nabi kahwin ramai ni sebab tuntutan nafsu. Tak, semua perkahwinan Nabi, kalau kita nak rungkaikan satu persatu, bertujuan dakwah. Nabi kahwin ni tujuan dia apa? Tujuan supaya Bani Mustaliq mereka akan lebih dekat dengan Islam. Dan ternyata terhasil. Apabila perkahwinan Nabi ini menyebabkan Bani Mustaliq hampir keseluruhannya memeluk Islam. Sebab mereka tengok, Nabi hargai orang mereka, angkat kedudukan, jadi ummul mukminin, jadi ibu kepada orang-orang beriman. Macam mana Nabi santuni isteri dia dan sebagainya, menyebabkan benda itu menarik perhatian mereka dan hati mereka untuk mengikut agama. Dalam hadis direkodkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kata Aisyah, lamma qasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabaya Bani al-Mustaliq, waqa'at Juwairiyah bintul Haris fi sahmi li Thabit binti Qais bin Qais aw li ibn ammin lahu fakatabathu ala nafsiha wa kanat imra'atan hulwatan mulahatan la yaraha ahadun illa akhadhat bi nafsihi fa'atat Rasulullah tasta'inuhu fi kitabatiha qalat Aisyah fa wallahi ma huwa illa an ra'aituha fakarihtuha wa qultu sayara minha mithla ma ra'aitu falamma dakhalat ala Rasulillah qalat ya Rasulullah ana Juwairiyah bintul Haris sayyidi qaumih wa qad asabani minal bala ma lam yakhfa alayka wa qad katabtu ala nafsi fa'inni ala kitabati faqala Rasulullah aw khairun min zalika wa addi anki kitabataki wa atazawwajuki faqalat na'am ففعل رسول الله فبلغ الناس أنه قد تزوجها فقالوا أصحاب رسول الله فأرسلوا ما كان في أيديهم من بني المصطلق فلقد أعتق بها 100 أهل بيت من بني المصطلق فما أعلم امرأة أعظم بركة منها على قومها. Cerita ni, hadis ni, apa yang saya sebutkan tadi, macam mana dia ditawan, kemudian dia jadi tawanan kepada Thabit ibn Qais, jadi hamba kepada Thabit ibn Qais, kemudian Thabit tawarkan untuk dia merdeka bila boleh bayar sekian-sekian. Dia pergi jumpa Nabi, dia cerita, kata dia ni siapa dia perkenalkan diri dia ni anak kepada Al-Haris. Al-Haris ni ketua kepada Bani Mustaliq. Jadi dia tanya Nabi boleh tak bantu dia untuk dia jadi orang merdeka. Nabi kata, aku tawarkan benda yang lebih baik, dibebas dan kamu kahwin dengan aku, nak tak? Dia kata okey. Terus dia jawab okey. Maka Nabi berkahwin dengan Juwairiyah, dan hasil perkahwinan itu, kata perawi hadis, kata Aisyah radhiyallahu anha, seramai 100 orang tawanan dalam peperangan kalangan Bani Mustaliq telah dimerdekakan. Bila nikah ni dimerdekakan 100 orang daripada Bani Mustaliq. Dan kata Aisyah, aku tidak mengetahui seorang wanita yang lebih besar keberkatannya terhadap kaumnya berbanding Juwairiyah. Berkat kehidupan Juwairiyah sampai dia menjadi penyebab kaum dia boleh merdeka dan sebahagian besar mereka masuk Islam. Hadirin mukminin yang dikasihi sekalian, kelebihan yang kedua Juwairiyah dicatat dalam hadis, dia seorang yang sangat terkenal sebagai orang yang rajin beribadah. Walaupun asal dari satu kabilah Bani Mustaliq yang bukan Islam,
Bila dapat cahaya hidayah, dia jadi orang yang rajin beribadah. Dalam hadis riwayat dari Imam Muslim dengan sanad daripada Abdullah ibn Abbas, kata Abdullah ibn Abbas an Juwayriyah, qalat marra biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina shalla al-ghadat atau ba'dama shalla al-ghadat wa hiya tazkurullah فرجع حين ارتفع النهار أو قال انتصف وهي كذلك فقال لقد قلت منذ قمت عنك 4 كلمات 3 مرات وهي أكثر وأرجح أو أوزن مما قلت سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زينة عرشه Subhanallah midada kalimatih. Hadis sahih riwayat dari Imam Muslim. Juwairiyah cerita, dia kata satu hari Nabi SAW nak keluar sembahyang subuh. Waktu Nabi nak keluar sembahyang subuh, waktu tu Nabi di rumah Juwairiyah. Nabi lintah tempat aku duduk salat. Ya, Juwairiyah ada satu tempat khusus dia panggil musalla. Dia duduk solat, dia duduk atas tikar sejadah situ. Bila Nabi nak keluar, Nabi tengok aku sedang duduk atas tikar sejadah atas ni, atas tempat sembahyang lah. Aku duduk berzikir di situ. Nabi pun pergi solat subuh. Nabi tak kata apa. Nabi solat subuh dan Nabi duduk. Biasanya Nabi akan berada di masjid sampailah waktu duha macam kita ni. Waktu ni Nabi pun balik. Bila Nabi balik rumah Juwairiyah, Nabi tengok matahari dah tinggi dah. Maknanya lepas daripada waktu duha ni sikit, Nabi balik, Nabi tengok dia masih duduk tempat tu lagi. Juwairiyah ni duduk zikir lagi. Nabi pergi tadi keluar sebelum subuh. Rumah Nabi dengan masjid ni tak jauh mana. Bahkan rumah isteri Nabi ni semuanya di tepi-tepi Masjid Nabawi. Nabi pergi salat subuh, Nabi dah lepas zikir, matahari pun dah nak terah benderang dah apa semua. Nabi balik. Bila Nabi balik, tengok-tengok Juwairiyah duduk tang tu lagi, dalam keadaan yang sama, posisi yang sama, duk berzikir lagi. Maka Nabi bersabda, Nabi kata, aku telah ucapkan sejak aku tinggalkan kamu tadi 4 ayat, 4 perkataan sebanyak 3 kali. Sepanjang aku pergi tadi, duduk macam ni, aku dah ungkap satu ungkapan 4 perenggan ayat, 4 perkataan rangkuman zikir yang aku sebut sebanyak 3 kali, yang kalau ditimbang di sisi Allah, kalau ditimbang nilai dia lebih berat daripada apa yang kamu bacakan sepanjang masa tadi. Katalah Juwairiyah duk zikir tadi, kita katalah lebih kurang 3-4 jam, sebelum subuh sampai duha. Katalah pukul 5 sampailah pukul 8 ataupun 9, dia kata 3 jam. Sudah tentulah sepanjang 3 jam tu doanya pelbagai, zikirnya pelbagai. Kan Nabi kata aku baca 4 rangkap doa, 4 rangkap zikir yang sebanyak 3 kali dah. Nilai dia lebih besar daripada apa yang kamu baca panjang. Apa dia? Zikir tu apa? Subhanallahi adada khalqi, Subhanallah ridha nafsi, Subhanallah zinata arshi, Subhanallah midada kalimati. Parah. Ini kita pun duk sebut. Biasanya ada kumpulan mana kan dia buat lagu. Dia buat dalam bentuk lagu. Subhanallahi wa bihamdi, Subhanallah ridha nafsi, Subhanallah zinata arshi, Subhanallah midada kalimati. 3 kali. Nabi ungkap 3 kali. Nabi kata nilai dia lebih besar daripada semua ungkapan-ungkapan yang kamu ungkapkan sepanjang 3 jam lebih kurang. Ini menunjukkan hadis ni di samping nak cerita tentang zikir tu, dia juga nak cerita tentang peribadi Juwairiyah yang merupakan seorang ahli ibadah, dan ibadahnya dibuktikan dengan dia menjadi orang yang banyak berzikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallahi wa bihamdi, Subhanallah ridha nafsi, Subhanallah zinata arshi, Subhanallah midada kalimati. Hadirin mukminin sekalian, Juwairiyah binti Al-Harith meninggal dunia pada tahun ke-50 Hijrah. Ke-50 Hijrah, ketika tu dia berusia 65 tahun. Dan jenazah dia
dikebumikan di perkuburan Baqir Al-Gharqad di Madinah Al-Munawwarah, dan jenazahnya disalatkan oleh Gubernur Madinah pada waktu itu yang bernama Marwan ibn Hakam rahimahullahu ta'ala. Ini kisah Juwairiyah binti Al-Harith, salah seorang dari isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, secara ringkas saya sebut, seorang lagi isteri Nabi, dia terkenal dengan panggilan Ummu Habibah. Dia terkenal dengan panggilan Ummu Habibah. Nama asalnya menurut riwayat yang kuat, nama asalnya adalah Ramlah. Ramlah orang kita pun ada nama Ramlah ramai. Ini nama asal kepada Ummu Habibah. Ramlah binti Abu Sufyan. Siapa tak kenal dengan Abu Sufyan? Semua orang kenal. Penentang tegar Nabi pada peringkat awal, sebelum dia dapat hidayah dan beriman menjadi sahabat Nabi. Tapi Ummu Habibah, dia masuk Islam awal. Waktu pak dia ni memilih untuk jadi penentang Nabi, dia masuk Islam. Ummu Habibah masuk Islam ketika zaman awal lagi dakwah Nabi di Mekah. Dan bila dia masuk Islam pada peringkat awal sekali dengan suami dia yang bernama Ubaidillah ibn Jahash. Masuk Islam, dan mereka kemudiannya berhijrah ke Habasyah. Waktu ditekan dan pak dia jadi orang besar Quraisy. Jadi dia pun menghadapi tekanan yang dahsyat. Akhirnya dia berhijrah dengan suami dia pergi ke Habasyah. Ke Ethiopia sana. Di sana dia perboleh anak nama Habibah. Maka dia dikenali dengan Ummu Habibah. Anak dia nama Habibah, dia pun orang kenal dengan Ummu Habibah. Malangnya, bila dia duduk di Habasyah ni, malangnya Ubaidillah suami dia ni telah murtad. Ubaidillah ibn Jahash yang masuk Islam secara ikut-ikutan tanpa memahami nilai Islam yang sebenar, bila dia pergi ke Habasyah, dia tengok kehidupan orang Habasyah yang kebanyakan beragama Nasrani, dia murtad. Dia keluar daripada Islam, dia jadi orang Nasrani. Waqad tanassara, disebut oleh ramai ulama, termasuk Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab Al-Isabah, dan juga disebut oleh Imam Az-Zahabi dalam Siyar A'lamun Nubala, dan banyak lagi riwayat menyebut dia ni murtad. Dia keluar agama, dia jadi orang Nasrani. Ubaidillah ibn Jahash. Sebab itu para ulama ketika buat biografi sahabat tak masukkan dia dalam kategori sahabat. Sebab dia murtad. Walaupun ada pertikaian menurut riwayat ni dhaif, tapi hampir sepakat ahli sejarah bila catat tentang kisah dia tak masukkan dia dalam senarai sahabat-sahabat Nabi. Bila dia murtad dan dia mati di Habasyah dalam keadaan beragama Nasrani. Lihat tuan-tuan tu yang kata pelik hidayah. Dia pergi lari ke Habasyah. Dia ni pergi tengok orang-orang Habasyah jadi Kristian, jadi murtad, jadi Nasara. Sedangkan Najasyi, raja kepada Habasyah yang beragama Nasrani pada waktu itu, tertarik dengan Islam dan akhirnya Islam. Jadi orang beriman. Itu yang kata soal hidayah, yang Allah Ta'ala boleh tentukan. May yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Jadi bila dia suami dia murtad meninggal, sedihlah suami yang mai hijrah sekali ni semua, pertama murtad, sedih dah, tiba-tiba meninggal pula dalam keadaan tak beriman. Sedih. Bila sedih, pada waktu itu berita tentang peristiwa ni sampai pada Nabi yang berada di Madinah. Nabi SAW melihat ruang dakwah. Itu yang kata kita habaq ni, perkahwinan Nabi ni, Nabi nak untuk mengukuhkan ataupun untuk menambahkan jaringan dakwah. Ummu Habibah anak Abu Sufyan. Abu Sufyan waktu tu ketua kepada orang-orang Quraisy. Jadi Nabi nak mewujudkan satu ikatan hubungan kekeluargaan supaya lebih rapat dengan Abu Sufyan, yang memungkinkan bila kalaulah kata Nabi berkahwin dengan isteri, dengan anak Abu Sufyan ni, Abu Sufyan akan kenduk sikit perseteruan dia dengan Nabi, dan memungkinkan untuk dia tertarik masuk Islam. Maka Nabi terjadilah perkahwinan Nabi dengan Ummu Habibah. Di samping Nabi nak memujuk Ummu Habibah yang kesedihan selepas suami dia murtad dan mati pula.
Jadi cara ringkasnya, jadilah perkahwinan Nabi dengan Ummu Habibah, dan Nabi waktu tu berada di Madinah, sedangkan Ummu Habibah waktu tu berada di Habsyah. Perkahwinan itu perkahwinan jarak jauh. Pada Nabi duduk di Madinah, Ummu Habibah duduk di Habsyah. Habsyah ni bukan sebelah-sebelah, bukan Kedah Palih, bukan seberang laut tu. Makna jauh. Dan zaman tu tak ada teknologi alat perhubungan apa semua ni. Cuma kalau kita nak bayangkan, mungkin dia ambil masa lah sikit. Nabi nak kena hantar utusan pergi cerita apa semua sana, utusan, kemudian maklumkan kepada Ummu Habibah, dan akhirnya berlakulah perkahwinan Nabi dengan Ummu Habibah radhiyallahu taala anha wa ardah. Dan kemudian Ummu Habibah bila dah berkahwin, menjadi isteri yang paling tinggi nilai mahar antara isteri-isteri Nabi semua. Tadi Juwairiyah kita sebut mahar dia apa? Mahar dia adalah pembebasan. Ummu Habibah maharnya dibayar oleh An-Najasyi. Raja Habsyah ni, dia hadiahkan kepada Nabi satu jumlah yang cukup besar. Kalau tak silap saya, hampir 400 dinar emas. Tinggi nilai itu. Kalau kita nisbah dengan duit hari ini, berpuluh ribu, mungkin cecah sampai ratusan ribu. Nilai mahar yang dibayar oleh Najasyi kepada Ummu Habibah. Kemudian Ummu Habibah dihantar balik ke Madinah dengan seorang sahabat, dengan beberapa kumpulan sahabat. Yang memimpin mereka ni seorang sahabat nama dia Syurahbil Ibn Hasanah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Jadi balik ke Madinah, duduk dengan Nabi di Madinah. Peristiwa itu berlaku pada tahun ke-6 Hijrah. Dan ternyata bila Nabi berkahwin dengan Ummu Habibah, orang pergi cerita dekat Abu Sufyan di Mekah tu. Tersebarlah cerita, oi, Abu Sufyan, Muhammad pergi menikah dengan anak. Abu Sufyan dia tak boleh nak kata apa, melainkan dia kata tak apa dah, Muhammad tu orang bagus. Takat tu ya. Sebab dia mengakui, terpaksa mengakui dengan hati dia, Muhammad ni orang bagus. Jadi mudah-mudahan bila anak aku pergi menikah kan, dia jadi orang bagus. Takat tu lah. Kemudiannya dengan hasil perkahwinan Nabi dengan Ummu Habibah, maka berkuranglah permusuhan Abu Sufyan. Walaupun masih musuh, tapi agak ada kendor sikit. Abu Sufyan waktu tu macam dah fed up lah. Dia pergi rata tempat dah, pergi ke Syam, pergi mana, macam nak lari dah. Dan akhirnya apa jadi, 2 tahun ataupun 3 tahun selepas daripada perkahwinan Nabi dengan Ummu Habibah, Allah mentakdirkan hidayah dapat kepada Abu Sufyan, dan dia mengisytiharkan keislaman dia di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Abu Sufyan masuk Islam, seluruh penduduk Mekah masuk Islam. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ummu Habibah menjadi isteri Nabi di kalangan ramai-ramai isteri Nabi. Yang paling dekat nasab keturunan dengan Nabi adalah Ummu Habibah, kerana keturunan mereka sangat dekat. Nabi Muhammad ibn Abdullah bin Abdul Muttalib ibn Hashim bin Abdi Manaf. Sementara Ummu Habibah dia bernama Ramlah binti Abi Sufyan bin Harab ibn Umayyah ibn Abdi Syams bin Abdi Manaf. Jadi bertemu pada datuk yang bernama Abdi Manaf. Jadi dalam 11 orang isteri Nabi, dia paling dekat keturunan. Kalau mungkin kita kata beberapa pupu lah, tapi dia paling dekat jika dibandingkan dengan isteri-isteri yang lain. Ini kelebihan Ummu Habibah radhiyallahu anha. Dan Ummu Habibah wafat pada tahun ke-44 Hijrah di Madinah Al-Munawwarah, dan dikebumikan di perkuburan Baqi' Al-Gharqad. Hadirin mukminin yang dikasihi sekalian, demikian 2 kisah ringkas yang kita boleh berkongsi pada pagi ini dalam usaha kita mengenali generasi terbaik. Saya pilih pagi ini orang yang paling dekat dengan Nabi, iaitu isteri dia. 2 orang yang kita kenal secara ringkas, nama dia Juwairiyah binti Al-Harith dan juga Ummu Habibah binti Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma wa ardah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala meredai mereka, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan keberkatan dan kebaikan pada kita bersama. Seperti mana yang diungkapkan oleh para ulama, inda zikri salihin tatanazzalur rahmat. Ketika mana kita berbicara tentang orang-orang baik, Allah Ta'ala akan menurunkan rahmatnya. Mudah-mudahan kita dicurahi dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekadar itu saja.
untuk pagi ini. Mohon maaf kalau ada kekasaran, mohon maaf kalau ada ketelanjuran. Waffaqanallah wa iyyakum. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم اجعلنا من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.